Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Khairul Anas daripada College Vocational Labuan ingin membentangkan mengenai projek yang telah kami bina, dan projek ini diberi nama sebagai Smart Shop. Berikut merupakan rakan-rakan saya yang turut menyertai dalam membina Smart Shop ini, iaitu ketua kami Syamsul Bukhari bin Azizul, saya sendiri Khairul Anas bin Asali, begitu juga Nurul Syafinas Dewi binti Abdullah dan Nur Hasya Farisha binti Khairul Sanusi. Pengenalan projek ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama sekali ia memudahkan pengguna mencari komponen. Kedua, ia menggunakan peranti Arduino Mega 2560, dan yang ketiga ia menggunakan IC SN74HC595. Mengapakah kami menggunakan peranti Arduino Mega 2560 ini? Ia bertujuan kerana kapasiti ROM dan ataupun storage-nya jauh lebih besar berbanding dengan Arduino Uno ataupun peranti-peranti yang lain. Manakala IC SN74HC595 ini bertujuan untuk membanyakkan jumlah output kerana kami banyak menggunakan LED sebagai indikator. Seterusnya ialah Objektif projek ini ialah memudahkan pengguna mencari komponen dengan lebih mudah. Ia bertujuan menjimatkan masa pengguna dan meningkatkan sistem pengurusan. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Hasya Farisha. Hai, nama saya Nur Hasya Farisha binti Khairul Sanusi. Di sini saya ingin meneruskan pembentangan tadi. Sebelum ini, kami menggunakan rak yang biasa untuk menyimpan komponen-komponen elektronik. Masalah yang sering kami hadapi ialah kami sukar untuk mencari komponen elektronik dan ianya mengambil masa yang lama untuk mencari komponen tersebut. Tambahan pula, komponen tersebut tidak tersusun dengan atur dan menyebabkan kami sukar untuk mencari komponen tersebut. Masalah yang seterusnya ialah kami sukar untuk mengetahui jika komponen kehabisan stok. Seterusnya ialah komponen yang digunakan untuk membina Smart Shelf ini ialah Arduino Mega 2650R3, Bluetooth, keypad, LED display, IC SN74C595, perintang 180 ohm. Kelebihan Smart Shelf ini ialah dapat memudahkan pelajar mencari komponen tanpa mencarinya dengan menggunakan aplikasi Bluetooth. Oleh hal yang demikian, kita dapat memilih bahan dari jarak yang jauh dengan menggunakan Bluetooth. Kelemahan Smart Shelf ini ialah bateri tidak dapat dicas semula. Tambahan pula, jika kuasa bateri tidak full, nyalaan LED akan malap. Sedangkan untuk menambah baikkan Smart Shelf ini ialah menukarkan papan kekunci kepada papan yang lebih relevan dan membuat pengesan suara untuk mencari bahan. Assalamualaikum, saya Nur Syafinas Dewi binti Abdullah akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu limitasi kajian. Limitasi projek Smart Shelf sistem yang menggunakan peranti Arduino Mega 2560 ini meliputi reka bentuk, penukaran adapter 12 voltan ke 9 voltan, dan penukaran microcontroller. Dari segi reka bentuk, pada awalnya projek ini direka bentuk dengan besar dan menyukarkan pengguna untuk membawanya ke mana sahaja yang diingininya. Dan apabila dibandingkan dengan sekarang, projek ini telah dicipta dengan sekecil yang boleh ataupun dapat memudahkan pengguna, tidak begitu besar dan tidak begitu kecil, dan dapat memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Seterusnya, penukaran adapter 12 voltan ke 9 voltan. Hal ini terjadi demikian kerana kami mempunyai Arduino yang mempunyai statement yang hanya boleh menerima voltan yang rendah, dan apabila kami memberikan adapter yang memberikan voltan yang tinggi, maka statement kami akan rosak ataupun terbakar, dan projek ini tidak akan berjalan dengan sedia kala ataupun sempurna. Seterusnya, penukaran microcontroller. Sebelum ini kami menggunakan Arduino biasa yang sedikit sukar untuk meneruskan ataupun menyempurnakan projek ini. Dan kali ini kami telah menukarkannya kepada Arduino Mega yang melaksanakan projek ini dengan sempurna. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu perbandingan. Seperti yang Anda lihat di hadapan Anda adalah rak sedia ada dan juga inovasi projek.
Di sini kita dapat membandingkan dari segi masa, iaitu jika dilihat daripada rak yang sedia ada, ia mengambil masa yang sangat lama kerana kita memerlukan masa untuk mencari di manakah adanya komponen-komponen yang kita inginkan ataupun komponen yang kita perlukan. Tetapi jika kita menggunakan inovasi projek ataupun smart shelf, dengan hanya mengetik di keypad yang sedia ada, untuk mencari komponen anda, ianya akan menunjukkan LED terpancar yang menunjukkan itulah komponen yang anda perlukan. Seterusnya, dari segi label, jika kita lihat di rak yang sedia ada itu mempunyai label-label yang terpasang. Tetapi ianya akan menyukarkan kita apabila label tersebut tercabut dan kita tidak tahu ini apa komponennya. Tetapi jika kita gunakan inovasi projek ataupun smart shelf yang projek kami cipta, ini dengan hanya mengetik, anda tahu bahawa itu adalah komponen ini yang anda ingin cari. Seterusnya, dari segi komponen habis, kita tidak tahu stok komponen itu habis. Kita buka-buka aja, tahu-tahu habis dekat kita punya rak. Tapi apabila kita lihat daripada inovasi projek dengan hanya mengetik komponen tersebut, jika komponen itu tiada, inovasi projek Smart Shelf akan menunjukkan tanda X, LED X yang menunjukkan bahawa komponen itu tak ada ataupun habis. Kita akan meneruskan dengan slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Dari segi kesimpulannya, sejarah keseluruhannya, objektif yang kami kehendaki telah tercapai. Projek kami telah memberikan kefungsiannya bahawa ini juga telah membuktikan bahawa Smart Shelf dapat membantu dalam pencarian bahan atau barang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan Smart Shelf, iaitu inovasi yang kami buat untuk memudahkan pelajar untuk mencari komponen. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam video, kami hanya menggunakan LED sebagai indikator untuk menandakan bahawa di mana komponen itu berada. Ini adalah LED yang dinyalakan sebagaimana yang saya type di sini. Dan di situlah komponen itu berada. LED ni hanyalah indikator melalui LCD dan numpad yang ditulis di sana. Baiklah, sekarang ini saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan Smart Shelf dengan menggunakan control panel, iaitu numpad. Ini kita panggil numpad. Ini adalah senarai-senarai komponen yang kami masukkan mengikut jadual yang ada. Sebagai contoh di sini, jika saya masukkan di dalam control panel, iaitu button masukkan 1 kilo ohm dan saya tekan di sini, LED akan menunjukkan di sini adalah komponen tersebut berada. Dan LCD di sini akan menunjukkan perintah 1 kilo ohm telah dikesan. Begitulah cara untuk memasukkan kod untuk mencari di mana komponen tersebut. Tapi dalam sistem ini, untuk bahagian control panel dan numpad, kita hanya dapat memasukkan satu kod sahaja. Dan jika memasukkan kod lain, maksudnya lampu ini akan terpadam. Contoh, saya akan masukkan kod yang seterusnya ialah masuk 330. Lampu yang di bawah tadi akan automatik terpadam dan akan terus menunjukkan lampu yang baru, iaitu 330 ohm seperti yang ditunjukkan sekarang. Okey, cara untuk cancelkan atau clearkan lampu dan LCD tersebut adalah kita masukkan kod,
tekan C untuk clearkan dan tekan enter. Dan ia akan clearkan LED. Okey, seterusnya jika kod atau nombor yang kami masukkan tidak ada, maka ini akan jadi. Saya masukkan nombor random 789. LED akan membuat satu lampu X dan di LCD akan menunjukkan tidak ada. Saya buat sekali lagi. Harap maaf, tiada komponen yang ditunjukkan oleh LED. Sebentar tadi ialah cara-cara menggunakan Smart Chef dengan menggunakan control panel. Untuk cara seterusnya, kami ada membuat satu aplikasi iaitu melalui Bluetooth. Dan melalui Bluetooth tu kita hanya boleh kontrol daripada telefon. Ini adalah daripada telefon, aplikasi yang kami buat untuk kontrol Smart Chef ini dari jauh. Okey. Sebelum itu saya akan menunjukkan cara-cara untuk menyambungkan connection di antara telefon dan Smart Chef, iaitu tekan di sini Bluetooth dan kita sambungkan kepada HC06 adalah Bluetooth yang berada di dalam Smart Chef. Okey, seterusnya ini adalah nombor-nombor ataupun komponen yang ada di dalam Smart Chef. Jika anda mahukan 1 ohm, maka hanya perlu tekan ini saja dan 1 ohm akan keluar di bawah. Selain itu, LCD juga akan turut memaparkan perintah 1 ohm. Okey, seterusnya jika dalam aplikasi Bluetooth ini anda boleh menggunakan banyak cara, iaitu jika anda mahu 100 ohm dan akan menyala, dan jika anda mahu nombor lain juga sehingga beberapa pun akan diterima dengan menggunakan aplikasi Bluetooth. Dan nombor yang berada di LED akan menunjukkan nombor terakhir yang anda pilih untuk menyala.